Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua Alhamdulillah. Apa khabar sahabat-sahabat semua? Selamat petang. Salam pertemuan dalam program Hamba Ilahi siri yang ke-469 bersama dengan saya Umar Aziz. Pertemuan di mana kita akan membaca dan berkongsi daripada kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan kita telah tiba pada muka surat 655. Namun sebelum kita mulakan, apa kata kita perbetulkan dahulu niat kita. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon jasabik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ahlan-ahlan kepada semua. Masya Allah, lama kita tak sempat membuat sebarang perkongsian. Saya rasa kali terakhir kita buat live adalah pada hari Rabu minggu yang lalu. Selepas itu saya mula sibuk dengan beberapa perkara, beberapa urusan. Namun harapnya mudah-mudahan dapat istiqamah untuk saya insya-Allah. Ahlan-ahlan Moza, Yaya Lia, Safia Sapian, Ummi Zayhadi, Ana Sukaimi, Hazliza, kemudian Syed Ahmad, Ija Rahman, Aziza, Rohani Adam, Habibah Su'ib, Jamilah Zainal Abidin, Husna Hatta, kemudian Ana Sukaimi, Zakia Muhammad Nin, Syarina Osman, Tuan Nurahim, Mayasari, Galik Spirit, Farida Manaf, Azli Wadi, Zarina, dan juga Tumirah Damiri, M. Nasir Harun, Kati Khairuddin, Zainun Hadi, Rusna Kasa, dan juga Nur Aini Hashim, Kak Langsu, Arif Taib, dan juga ahlan-ahlan Masria Maria, Nurisawan Hassan, Zainab Darus, Zuridah Bacok, serta Nurzita Arifin. Di TikTok ahlan-ahlan Azaz, ahlan-ahlan Niel, dan juga Fatah Wani, serta Nur Hayati Ramli, dan juga Bivi Rasaji, serta semua sahabat-sahabat yang lain. Ahlan-ahlan semua, hari ini kita dah tiba pada tajuk yang terakhir daripada kitab Al-Adhkar, iaitu berkenaan tajuk besar. Tajuk besar dalam kitab Al-Adhkar ada lebih kurang 20 tajuk. Kita dah tiba pada tajuk yang terakhir, iaitu berkenaan tentang istighfar, memohon keampunan. Sebelum daripada itu, mohon jasa baik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Lalu mohon tag rakan-rakan kita yang kita biasa dengar, lihat nama dia sebelum ini, sebab dah lama sangat kita tak buat sebarang perkongsian. Mungkin ada yang rasa petang ni tak ada kelas, tak ada perkongsian. Mohon tersebaik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Muka surat yang ke-651. Kita akan baca daripada muka surat tersebut. Saya pun tak berapa ingat. Saya ada tanda.
Lalu kita akan baca daripada muka surat 651 ayat yang ke-33 daripada surah Al-Anfal. Kalaulah kita dah baca, anggaplah sebagai ulangan, sebab tanda saya di situ. Okey. Muka surat 651 ayat yang ke-33 daripada surah Al-Anfal. Kita ulang balik kalau dah baca, sebab tanda saya di sini. Lalu ini menerangkan bahawa Allah tidak akan mengazab umat Nabi sallallahu alaihi wasallam selagi mana mereka melakukan dua perkara. Sama ada selagi mana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersama dengan mereka. Yang kedua, selagi mana mereka berterusan istighfar. Selagi mana kita berterusan istighfar, Allah tidak akan mengazab pada waktu itu dengan azab yang umum, dengan azab yang berat. Firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Anfal ayat 33, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim." Dan Allah tidak sekali-kali akan mengazab mereka selagi mana engkau wahai Muhammad ada di kalangan mereka. Ini adalah untuk penduduk Mekah. Allah ingatkan, wahai Muhammad, selagi mana engkau duduk bersama dengan penduduk Mekah, maka Allah tak akan turunkan azab yang berat, yang umum kepada mereka. Tapi poin kita adalah yang kedua, bahagian yang kedua ayat. Allah mengingatkan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan betul Umi Zahadi, kita akan ulang balik sebab tanda saya di sini. Saya minta maaf kalau dah baca. Kita ulang balik. Kita ulang balik. Surah Al-Anfal ayat 33. Kita ulang balik. Sebab dah lama tak buat. Lalu tanda saya di sini, saya tak sempat nak tukar tanda. Lalu kalau dah baca pun kita ulang balik. Kita ulang balik. Okey. Lalu surah Al-Anfal ayat 33. Okey. Lalu firman Allah, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Dan Allah tidak akan mengazab sesuatu golongan selagi mana mereka berterusan istighfar. Lalu selagi mana sesuatu kelompok manusia, selagi mana manusia pada sesuatu zaman mereka mustaghfirun, mereka berterusan istighfar, kelompok tersebut, kumpulan manusia tersebut, mereka berterusan memohon keampunan, berterusan istighfar, maka Allah tak akan turunkan azab. Maka daripada ayat ini seolah-olah kita mendapat pengajaran bahawa istighfar adalah sangat penting dalam kehidupan orang yang mana berterusan pada waktu itu istighfar, maka insya-Allah tidak akan diturunkan azab. Berterusan istighfar, maka tidak akan diturunkan azab. Maka sebab itu kena memperbanyakkan istighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari, nanti kita akan baca dalam hadis, lebih daripada 70 kali. Dalam sebahagian hadis menyebut Nabi SAW istighfar sebanyak 100 kali. Dan pada ayat yang pertama yang kita baca pada muka surat 650, bil ashiyyi wal ibkar, pada waktu pagi dan petang adalah waktu yang digalakkan untuk istighfar. Maka kita berada pada petang ini sambil-sambil kita dengar tentang istighfar. Kita bukan sekadar nak tahu ayat Quran, kita bukan sekadar nak tahu hadis, sambil-sambil kita sedang mendengar tentang istighfar, maka kita perbanyakkan istighfar. Sebab kita memang dituntut untuk istighfar pada waktu petang. Istighfar, astaghfirullah, 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 mohon keampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana orang yang berterusan istighfar, firman Allah ayat 33 surah Al-Anfal, "Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan turunkan azab selagi mana manusia pada waktu itu beristighfar. Seterusnya, surah Ali Imran ayat 135 nak mengingatkan kepada kita bahawa besar teruk macam mana sekalipun dosa, maka apabila manusia pada waktu itu beristighfar, maka Allah akan ampunkan dosa. Teruk macam mana sekalipun, besar macam mana sekalipun,
maksiat dan dosa, maka kalaulah pada waktu itu manusia beristighfar, manusia mohon keampunan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan, Allah Subhanahu wa taala akan terima. Bahkan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, siapakah yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah? Siapa yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah? Tak ada, hanya Allah. Maka besar macam mana sekalipun maksiat dan dosa, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-135 daripada surah yang ketiga Ali Imran, firman Allah, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, dan orang yang apabila melakukan perbuatan keji ataupun perbuatan yang menganiaya diri mereka sendiri. Para ulama tafsir menyebut maksud perbezaan daripada dua ini adalah dosa besar dan dosa kecil. Apabila manusia itu dia melakukan dosa besar atau pada waktu itu melakukan dosa kecil, lalu apa yang berlaku? Zakarullah, mereka ingat akan Allah. Fastaghfaru, maka mereka memohon keampunan kepada Allah lidzunubihim, akan dosa mereka. Dan ayat ini antara pengajaran yang lain, selepas daripada melakukan dosa, sebelum datangnya istighfar, perkataan yang kita nak berikan perhatian adalah zakarullah, mereka ingat Allah. Bila dah buat maksiat, ingat Allah, maka pada waktu itu datangnya istighfar, mohon keampunan Allah. Maka daripada sini menjadi pengajaran untuk kita bahawa apabila kita terdetik untuk memohon keampunan Allah, jangan bertangguh, jangan pada waktu itu berlengah, jangan bertunda, kerana bukan sentiasa kita akan ada zakarullah, kita akan ada ingat kepada Allah untuk bertaubat. Sebab berapa banyak orang yang bila buat dosa, dia pada waktu itu tak ada perasaan pun nak bertaubat. Dia tidak ada penyesalan lalu membawa kepada taubat. Kenapa? Sebab tidak ada pada waktu itu zakarullah. Kalau kita lihat pada ayat ini, apabila seseorang itu melakukan dosa besar ataupun kecil, sebelum datangnya perkataan fastaghfaru lidzunubihim, mereka mohon keampunan Allah, datang pada waktu itu perkataan zakarullah, mereka ingat Allah. Hati pada waktu ingat Allah, dan hati yang ingat Allah membawa kepada kesedaran untuk memohon keampunan Allah. Sebab kalaulah hati pada waktu itu tak ingat Allah, buatlah dosa macam mana, sama ada besar maupun kecil, pada waktu itu hati akan tidak ingat untuk bertaubat, memohon keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah kita dapat join dan rasa bermanfaat, kongsikan, sebarluaskan. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat, insya-Allah. Lalu poin daripada ayat ini, Imam Nawawi nak ingatkan kita berkenaan tentang pentingnya zakarullah, pentingnya untuk mengingati Allah. Dan bila kita ingat Allah, maka pada waktu itu kita akan bertaubat. Dan bila kita dah ingat Allah, dah nak bertaubat, jangan ditunda, jangan dilengahkan, jangan bertangguh, sebab kita pun tak tahu bila lagi kesedaran tersebut akan ada. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, surah yang ketiga ayat 135, ataupun mereka menganiaya diri mereka sendiri dengan dosa besar dan dosa kecil, lalu apa yang berlaku? Zakarullah, mereka ingat akan Allah. Zakarullah, mereka ingat akan Allah. Bila dah ada ingatan kepada Allah, maka apa yang mereka akan buat? Fastaghfaru lidzunubihim, maka mereka akan memohon keampunan Allah terhadap dosa-dosa mereka. Dan orang yang bila mereka minta keampunan Allah, firman Allah, wa man yaghfirudz dzunuba illallah,
Dan siapakah lagi yang boleh mengampunkan dosa-dosa selain daripada Allah? Lalu memang kena minta pengampunan Allah, memang kena beristighfar, memang kena mohon keampunan Allah, sebab siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa selain daripada Allah? Adakah? Jawapannya tak ada. Maka Allah pasti akan mengampunkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, antara taubat yang diterima, antara orang yang Allah akan ampunkan adalah walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan, wahum ya'lamun, sedangkan mereka tahu akan salah dan akibatnya. Lalu pada ayat ini menjadi dalil untuk salah satu daripada 3 syarat taubat yang Imam Nawawi dan para ulama kongsikan. Apakah antara syarat taubat? Kalaulah seseorang itu benar-benar nak taubat, maka dia mesti meninggalkan dosa itu sekarang. Mesti tinggalkan sekarang. Sebab Allah sebut, siapa yang boleh ampunkan selain daripada Allah, walam yusiru, dan mereka tidak meneruskan melakukan maksiat dan dosa. Mereka tak teruskan. Sebab kalaulah teruskan, bagaimana itu nak dikira taubat? Maka bila kita nak bertaubat, walam yusirru, tak boleh teruskan, kena tinggalkan dosa itu sekarang. Dan ini juga menjadi salah satu daripada syarat-syarat taubat untuk diterima. Mesti menyesal, mesti berazam untuk tak nak ulang lagi. Dan yang ketiga yang kita boleh nampak pada ayat ini, mesti meninggalkan dosa itu sekarang, tidak berterusan untuk dilakukan. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang melihat ayat yang seterusnya, ayat yang ke-110 daripada surah yang keempat, surah An-Nisa. Kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Ayat yang seterusnya, ayat 110 daripada surah yang keempat, surah An-Nisa. Ayat ini menerangkan selepas daripada melakukan maksiat dan dosa, perlu segera memohon keampunan Allah, kerana Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah, "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsah", dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiaya diri mereka sendiri dengan melakukan maksiat, thumma yastaghfirillah, bila dia dah buat maksiat, dia memohon keampunan Allah, dia bertaubat, beristighfar kepada Allah, janji Allah Subhanahu wa taala, yajidillaha ghafura, nescaya pasti dia akan mendapati Allah itu Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Besar macam mana sekalipun dosa, banyak macam mana sekalipun dosa, istighfar, mohon keampunan dan bertaubatlah. Apa yang bakal berlaku? Firman Allah, yajidillah, pasti manusia tersebut akan mendapati Allah Maha Pengampun. Kenapa Allah Maha Pengampun? Rahimah, kerana Allah benar-benar sayangkan kita. Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Rahimah, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengasihani. Sama seperti manusia. Cuba kita faham, manusia kalaulah dia sayangkan seseorang, berapa banyak kali dia boleh maafkan orang tersebut? Banyak kali. Lagi sayang, lagi banyak kali boleh maafkan. Seorang kawan, kalaulah dia sayangkan kawan dia, maka dia akan maafkan pada waktu itu banyak beberapa kali. Seorang suami ataupun isteri, bila sayangkan pasangan dia, dia akan maafkan. Tapi lebih daripada itu, seorang ibu yang sayangkan anak dia, berkali-kali anak dia melakukan pelbagai perkara, dan berkali-kalilah juga pada waktu itu dia akan maafkan. Sayang pada waktu itu menjadikan manusia boleh maafkan. Allah lebih sayangkan hamba lebih daripada sayang seorang ibu pada anak.
Maka sebab itu firman Allah, bila manusia memohon keampunan Allah, yajidillaha ghafura, nescaya pasti mereka akan mendapati Allah Maha Pengampun. Kenapa? Rahimah, kerana Allah pada waktu itu Maha Penyayang. Allah sayangkan manusia. Lalu siapa kita nak meletakkan putus asa pada manusia? Kita kata, oh Allah tak ampunkan. Siapa kita? Padahal ayat ini menerangkan yajidillaha ghafura, Allah itu Maha Pengampun. Kenapa? Rahimah, kerana Allah itu Maha Penyayang. Ayat yang seterusnya daripada ayat yang ketiga surah Hud, ayat yang ketiga surah Hud, di mana Allah Subhanahu wa taala berjanji orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, maka Allah akan berikan kebaikan dalam kehidupan. Yumatti'akum mata'an hasana. Jom kita lihat ayatnya. Ahlan-ahlan kepada yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Kalaulah rasa bermanfaat, sebar luas. Kerana saya pasti kita pun dapat join bila ada orang lain share dan kongsikan. Mudah-mudahan lebih ramai orang dapat mengenali betapa Maha Pengampunnya Allah apabila kita kongsi dan sharekan daripada kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah. Ayat yang ketiga daripada surah Hud, firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Firman Allah, wa an, dan bahawa, istaghfiru, hendaklah kamu memohon keampunan Allah, rabbakum, Tuhan kamu. Lalu Allah perintahkan untuk kita bertaubat, kita memohon keampunan Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bertaubat, orang yang memohon keampunan Allah, maka apakah sepatutnya tindakannya? Firman Allah, summa tubu ilaih, kemudian mereka akan kembali melakukan ketaatan kepada Allah. Dan ini yang sepatutnya. Bila seseorang itu dia benar-benar taubat, dia akan melakukan ketaatan kepada Allah. Bila seseorang itu benar-benar memohon keampunan Allah, dia akan melakukan ketaatan kepada Allah. Bila seseorang itu dia benar-benar beristighfar, dia akan pada waktu itu tambah ketaatan dia kepada Allah. Itu yang sepatutnya. Sebab itu ayat ini sebut mohon keampunan Allah. Wa anistaghfiru rabbakum. Dan orang yang telah beristighfar, summa tubu ilaih, mereka akan kembali kepada Allah dalam kurungan dengan melakukan ketaatan. Itu yang sepatutnya. Jangan pula kita kata kita dah beristighfar, bertaubat, tapi jadi lagi teruk, al-a'yadzubillah. Pada waktu itu tak bertambah ketaatan kita. Sepatutnya kita kena tunjukkan yang kita benar-benar beristighfar, benar-benar nak mohon keampunan Allah dengan kita melakukan perubahan dalam kehidupan kita. Walaupun tak banyak, maka sedikit perlu ada. Firman Allah, orang yang benar-benar beristighfar, benar-benar memohon keampunan Allah, firman Allah, yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma, maka Allah akan memberi kepada kamu nikmat kesenangan hidup yang baik di dunia hingga ke suatu masa yang tertentu, iaitu sampai datangnya kematian. Maka daripada ayat ini, pengajaran yang kita boleh dapat adalah dengan beristighfar, dengan mohon keampunan, Allah akan datangkan kebahagiaan. Dengan beristighfar, dengan mohonkan keampunan, Allah akan datangkan kebaikan dalam kehidupan. Yumatti'akum mata'an hasana. Kalaulah kita rasa hidup kita ada banyak masalah, banyakkan istighfar. Kalau kita rasa hidup kita pada waktu itu keluh kesah, banyakkan istighfar. Kalaulah kita rasa hidup kita pada waktu itu tidak tenang, banyakkan istighfar. Kalaulah kita rasa hidup kita ada pelbagai ujian, banyakkan istighfar. InsyaAllah daripada ayat ini firman Allah, wa anistaghfiru rabbakum, dan hendaklah kamu memohon keampunan Allah.
disusuli dengan melakukan kebaikan dan ketaatan. Firman Allah, yumatti'akum mata'an hasana, Allah akan menjadikan untuk kamu kehidupan yang baik. Itu di dunia. Firman Allah di akhirat pula, wa yu'ti kulladhi fadlin fadlah. Firman Allah, dan Allah akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai kelebihan dalam amalan salih, akan pahala dan ganjaran untuk kelebihan tersebut. Siapa yang buat lebih, Allah akan bagi lebih. Dan kalaulah ada orang pada waktu itu dia tak nak terima tawaran Allah, dia tak nak bertaubat, tak nak beristighfar, tak nak mohon keampunan Allah, firman Allah, wa in tawallau, dan jika mereka berpaling, maka firman Allah, fa inni akhafu alaikum azab yaumin kabir, maka sesungguhnya aku khawatirkan ke atas kamu azab siksaan pada hari kiamat yang besar, iaitu yang begitu banyak huru-hara. Lalu Allah dah bagi tawaran, istighfar, yumatti'akum mata'an hasana, Allah akan jadikan kehidupan kita lebih baik. Tapi pada waktu itu kena istiqamah. Janganlah hari ni kita istighfar, lepas tu kita nak tengok perubahan. Berterusan, istiqamah, banyakkan istighfar, terutamanya daripada ayat yang ada dalam surah Ghafir ayat 55, kita digalakkan untuk istighfar pada waktu pagi dan petang. Banyakkan istighfar, maka Allah akan ubah hidup kita, Allah akan perbaiki hidup kita. Yumatti'akum mata'an hasana. Dan kalau kita ada amalan-amalan yang lain, maka pada waktu itu akan dikurniakan banyak lagi ganjaran dan pahala. Wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah. Kemudian surah Nuh ayat yang ke-10. Surah Nuh adalah surah yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, surah yang ke-71. Surah 71, surah Nuh ayat yang ke-10. Firman Allah menukilkan kata-kata Nabi Nuh, faqultu istaghfiru rabbakum, mohonlah keampunan, hendaklah kamu mohon keampunan akan Allah. Kenapa? Innahu kana ghaffara, kerana sesungguhnya adalah Allah itu ghaffar. Apakah maksud ghaffar? Maha pengampun, sangat-sangat pengampun. Mohonlah keampunan Allah, istaghfiru, mohonlah keampunan Allah, kerana Allah itu maha pengampun. Maka ayat ini nak menerangkan kepada kita, Allah suruh kita istighfar, Allah suruh kita minta pengampunan Allah. Kenapa? Sebab memang Allah itu maha pengampun. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, kita sedang membaca kitab Al-Adhkar Imam Nawawi, ayat yang ke-52 daripada surah Hud. InsyaAllah kita akan sambung esok insyaAllah. Dan kemudian kita akan baca hadis-hadis pula berkenaan tentang istighfar. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Minta maaf beberapa hari kebelakangan ini saya tak sempat nak buat. Sepatutnya petang ni pun saya tak sempat nak buat. Namun syukur berkesempatan untuk buat. Mudah-mudahan kita dapat istiqamahkan semula apa yang kita lakukan. InsyaAllah pada malam ini ada perkongsian kisah para sahabat. Ketika mana kuliah maghrib, saya akan kongsikan live dia jam 7.40 selalunya kuliah maghrib. Dan kemudian pada jam 10.30 Syama'il Muhammadiyah. Jika sempat saya akan buat insya-Allah. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Jangan lupa kepada sahabat-sahabat, Sabtu ni kita ada daurah pembacaan kitab, khatam kitab ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Azri. Kebanyakan kitab telah sampai dan ada juga yang saya telah postkan. InsyaAllah harapnya kita dapat bertemu pada Sabtu ini insyaAllah, sama ada secara TikTok ataupun Facebook ataupun secara live di Masjid Al-Ikhlas. Kita jumpa insyaAllah. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.